Oke guys, assalamualaikum. Hari ini kita nak bercerita tentang pengalaman saya hidup di Malaysia itu murah ke mahal. Oke? Oke, sekarang kita nak cerita pengalaman kita selama saya lah, lebih kurang ke saya. Yang husband kan memang orang sini, jadi dia lebih tahu banyak kan. Jadi gimana ya, Bah? Soalan dia, tinggal di Malaysia ni mahal ke murah? Ya betul. Dia macam ni lah, dia kena tengok keadaan dia lah, okey? Kalau orang luar yang baru duduk sini, contohlah orang Indonesia atau orang lain-lain yang baru duduk sini, atau yang bekerja ke, yang berkahwin dekat sini, mestilah orang kata kos tinggi mahal. Okey, bagi kami pula yang agak memang orang tempatan, yang mana berkemampuan tu mesti dia kata normal. Yang mana yang kurang-kurang berkemampuan tu, dia macam ni lah, dekat Malaysia ni kalau nak dikategorikan memang mahal, memang agak mahal. Kereta, rumah, dia orang punya cukai tu memang tinggi. Memang tinggi tapi dari segi macam tu memang nampak mahal lah, nampak tinggi lah, okey. Tapi dari segi yang lain-lain tu, contoh kemampuan, contoh makanan. Kalau tak mampu makan makanan mahal, makan makanan murah. Maksudnya, dan satu lagi dekat sini yang bagus dia, yang best dekat sini adalah makanan tu harga kawalan. Ya betul-betul. Contoh kalau kita beli ikan, kalau ikan dekat satu tempat ni harga RM10, dekat tempat lain pun RM10 jugalah. Dia tak boleh suka-suka sebab dia harga kawalan, okey. Jadi, dan satu lagi dekat sini tak ada malu-malu, tak ada segan-segan. Kalau kita tak mampu beli sekilo, beli seekor je. Jadi maksudnya tu dia ialah kalau nak diikutkan seluruh negara dalam dunia tu pun mesti ada inflasi dia kan. Mesti ada mahal murah, okey. Tapi kalau tanya Malaysia, bagi saya memang betul untuk segi kehidupan tu memang agak dia tak stres macam Singapura ke dan sebagainya lah, okey. Kita beza-bezakan dekat situ kan. Dia tak stres macam kat situ, tapi cuma memang mahal jugalah. Kereta dia, cukai dia 100%, rumah dia memang agak mahal. Lagi-lagi kita tengok kawasan lah. Kalau di Kuala Lumpur, di bandar lagi mahal, di sini sedikit murah. Lepas tu yang lain-lain tu saya rasa untuk makanan, pakaian, kehidupan, saya rasa kalau tak mampu yang mahal, ambil yang murah. Tapi kualiti dia standard. Macam tu kan. Itu yang saya suka tu. Ya, kualiti dia standard. Jadi walaupun kita pakai baju boleh baju beli bundle kan, tapi kualiti dia sedap pakai. Okey, tapi mungkin dia punya efek dia adalah bila cuci setahun dah tak boleh guna. Mungkin mahal tu boleh guna 10 tahun kan. Tu je lah. Bezanya macam tu je kan. Tapi sedap pakai tu pun mungkin beza lah. Tapi okey lah, selama kita boleh pakai, kita boleh nampak cantik dalam masa sekejap, lepas tu boleh lagi, ada lagi boleh lagi. Saya rasa dekat situ lah, okey. Tapi yang bab-bab yang lain tu saya rasa macam berpatutan memang kena dengan cukai dan sebagainya kan. Tapi Kualiti pun menurut kualiti saya baik, cantik kan. Macam contoh KFC sini sekarang RM10 dah boleh makan kenyang. Pizza Hut pun sekarang RM5 sama sen pun dah boleh kenyang. Dah boleh dapat satu set tu kan. Dia macam tu lah, dia macam tu kan. Dia tengok keadaan. Kalau kita rasa kita tak mampu yang mahal, jangan ambil yang mahal, kita ambil murah. Tapi berbalik pada soalan tadi tu, bagi saya untuk kos-kos setengah-setengah benda-benda yang kekal macam rumah, kereta, tanah tu mahal lah. Mahal lah. Tapi kalau dari segi kehidupan yang lain, makan, pakai, sekolah free. Sekolah free kan, mungkin ada bayar sikit-sikit yuran sikit-sikit je lah. Dia tak ada kan, sekolah besar, cuma bagus, baru, tapi tak boleh tak payah bayar apa lah. Sekolah cuma ya kayak beli baju, buku dapat kan, beli baju je lah, kos kat situ je lah. Macam sekolah tadika dekat sana apa TK RM25 je setahun. RM25 je kan, macam tu lah. Tapi kalau swasta lain cerita lah. Sekolah yang milik kerajaan lah memang. Walaupun izian sekolah secantik itu free guys. Semua je lah, baju semua kena bayar sendiri lah. Kalau baju semua, kasut pun cikgu kena bayar. Suruh anak panggil cikgu tu abah, ibu je.
Kan, maknanya Lepas tu dekat sini kita cuma kayak air bayar ya Pak? air macam kita dekat tiap Belah Negeri negeri, Sembilan ni bayar, tapi dekat Selangor percuma. Dia ada setengah-setengah. Dia tengok kekayaan dia tengok kekayaan sebuah negeri itulah. Kalau dia orang boleh bagi zakat air percuma, free, dia bagi free. Macam Negeri Sembilan ni walaupun dia free tapi tak mahal lah. Kita sebulan RM20, sebulan RM19, macam itulah. Cuma tapi kalau ada masalah air kat tempat dekat tempat-tempat tu, itu belakang cerita lah. Itu kita tak boleh kata apa lah kan. Cuma elektrik tu dia mahal lah. Elektrik dia mahal. Lebih-lebih sekarang ni Kalau kita pakai aircon, pakai aircon dia mahal lah. Tapi mahal tak mahal pun lebih macam tu lah. Satu rumah tu dalam bajet 200 sebulan tu dalam tangan lah sekarang. Dulu 60, 70. tapi tu Kan? tak tengok TV 60-70. Tengoklah macam biasa lah, macam biasa. Kipas. Kehidupan macam biasa. Mungkin aircon pun buka sikit-sikit. Saya rasa di Malaysia ni tarif elektrik naik je, saya rasa. Saya rasa memang tarif dia naik lah. Lepas tu minyak kereta. Minyak Bensin, kereta dekat bensin. sini, petrol, bensin tu. Dekat sini kita ada 3 jenis minyak lah. Satu minyak RON 95, RON 97, lepas tu RON 100. Kalau tak silap lah. Kalau Yang paling bagus? paling bagus 100 tu lah. Tapi selalunya kereta besar-besar lah. Dia orang jaga enjin kan. Itu mungkin 1 liter tu memang mahal lah. Yang 97 standard je. Yang paling murah 95 lah. Tapi dia tak semahal di Indonesia. Ya. Ni jujur saya cakap lah, saya pun dekat sana. Saya terperanjat lah. Dekat sana harga dia mahal tapi dapat minyak yang kualiti murah. Dekat sini Dekat sini kalau anda kata harga contoh dekat sana apa, Pertamax kan? ya. Pertalite kan? Pertalite dekat sana tu contohlah 1 liter RM3. Dekat sini 1 liter RM3 tu dah boleh dapat yang 100 tu. Padahal dekat sana RON 82 tak silap saya. 82 ke 88 ke macam tu lah, lebih kurang 92 macam tu lah. Saya dah lupa lah. Tapi dia tak sampai RON 95. Bermaksud dekat Indonesia tu yang saya nampak kat sana tu minyak dia adalah dia mahal tapi kualiti dia yang rendah sikit. Macam kat Malaysia harga yang sama dekat Indonesia tu boleh dapat minyak yang mahal. Memang minyak kita murah lah. Okey, dan murah satu hal, ada subsidi daripada kerajaan lagi. Contoh kalau macam harga dia RM3.60, kita bayar RM2.90 je. 7% lagi kerajaan bayar. Dia ada subsidi minyak lah. Tapi rasa Indonesia pun ada ke? Subsidi tu semua negara ada. Cuma kualiti dan minyak tu memang sini lebih murah lah minyak. Dulu kadang-kadang saya pelik kan kalau jumpa orang Malaysia cakap di Indonesia tuh murah-murah. No. Tapi itu kalau kita nak membezakan dua negara tu lah. Tapi kalau kita orang Malaysia tempatan, kita kata minyak mahal lah. Oh ya. Tapi Kita, kalau dia tahu di Indonesia. ya betul, lebih mahal. Okey, apa ni kita boleh katakan di Brunei juga saya rasa murah sikit. Okey, lagi satu minyak dekat sini mungkin bagi kita kan, kita kata mahal lah benda tu. Kalau kata mahal lah, kita minyak yang paling murah adalah RON 95. Dah tak ada pilihan lagi dah. Dia dah tak ada macam dekat sana tu ada murah lagi kan. Dekat sini paling murah sekarang ni kalau tak silap saya RM1.90 ke RM2 macam tu lah. Dia akan naik RM2.90, RM2.20 macam tu lah. Sekarang ni per 2021. 2021 lah. Sebab sekarang ni mungkin ada minyak turun sikit. Lepas tu nanti dia akan round macam tu lah. Dia akan jadi RM9, RM2, RM2.10, RM2.30 macam tu. 97 dia boleh jadi RM26, 27, 28. Kalau yang tu RM3 lebih lah yang RON 100 tu. Itu selalunya kereta-kereta besar-besar lah. Selalunya kereta-kereta mahal ni dia orang nak jaga enjin dia orang, jadi dia orang kena terpaksa pakai. Dan minyak safe lah selalunya. Oke, terus apa saja pemerintahan sini yang paling bestnya pemerintahan sini itu apa? Kalau dekat sana pemerintahan kat sini kerajaan lah. Okey, kerajaan sini ataupun pemimpin kat sini. Biasalah, semua negara pun mesti ada masalah pemimpin. Sama juga dekat Malaysia pun pemimpin ni kadang-kadang ada yang okey, ada yang tak okey. Okey, tak apa. Kita tolakkan pasal personality pemimpin tu. Okey, dekat Malaysia ni daripada kita kecil sampai kita besar ni kan, alhamdulillah lah. Okey. Macam saya cakap tadi lah, macam mana pun pemimpin tu, tapi alhamdulillah kerja tu jalan. Maksudnya rapi dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, sekolah free, sekolah bagus. Sebab budak-budak anak-anak ni dia kena, yalah, pemimpin akan datang tu anak-anak sekarang.
Jadi kena bagi dia sekolah yang bagus, okey, keselesaan, okey, tempat kerja pun bagus. Lepas tu alhamdulillah dekat sini jalan raya terbaik. Dan walaupun ada lubang, walaupun dalam kampung kan, tapi jalan raya dia Cantik lah. baru cantik kan. Lepas tu taman pun cantik. Lepas tu dekat bandar-bandar pun jalan raya ni, kalau contoh hari ni lubang, lepas 3 hari kita datang lagi lubang tu dah tak ada. Gitu kan. Ataupun hari ni okey, macam kita orang Malaysia ni, benda tu benda normal. Benda yang kita dah biasa dah, mungkin orang luar dia nampak padahal berjalan ni baru lagi. Tiba-tiba datang bulan depan hitam yang baru lah. Yang baru lagi, belum letak line lagi kan. Macam tu lah. Kadang-kadang kita orang Malaysia pun kadang-kadang fikir, kan elok lagi ni kan, kenapa kau buat bagus? Tapi memang udah budget dia. Memang itu dah bajet dia, itulah Dah boleh time-nya tukar itu lagi dah time dia tukar, ataupun ada zakat-zakat kerajaan ke dan sebagainya kan. Lepas tu alhamdulillah lah, okey, macam lepas tu bila Covid ni, bila terjadinya pandemik ni, kita kena lockdown duduk rumah, kerajaan ada bantu, dia bagi sedikit duit, contohnya dalam setahun dapat lebih kurang 1,500, kalau yang berkahwin 1,600, tapi dapat secara peraturan lah. Yang bujang mungkin dapat, saya berapa ratus hari selupa lah, okey. Lepas tu Pak, itu dia yang 1,500 semua orang dapat, Pak? semua dapat. Dia kena tengok income monthly dia, income bulanan dia tu. Kalau dia tu gaji yang besar, dia tak dapat full lah, dia bukan separuh daripada tu. Dia dapat tak dapat, tapi dia dapat separuh daripada itu. Lepas tu kalau contoh gaji RM4,000 ke bawah, dapat RM1,900, okey. Okey, maksudnya kalau dekat Malaysia ni, kalau senang kira lah, kalau ada kawan-kawan daripada Indonesia tengok ni, kita kira dalam rupiah lah, tenang bagi diorang faham. Contoh, kalau di Malaysia ni gaji anda bawah daripada 10 juta rupiah, anda miskin. Dikira miskin. Dikira miskin. Bukan miskin bukannya miskin ni maksudnya tidur bawah kolong jabatan, bukan, maksudnya tak berkemampuan, hanya hidup tu cukup untuk makan, bayar hutang, bayar rumah. Jadi 10 hingga 12 juta kalau gaji anda sebulan, bermakna anda dalam kategori yang kurang kemampuan lah. Jadi kena cari lebih pada tu lah. Dekat situ saya kata mahal tadi tu. Stres dia, tapi tak adalah stres. Mungkin dia stres dekat rumah, dekat kereta, tapi makan tu makan je, aku pun okey je. Stres apa? Maksudnya beli rumah lah. Maksudnya Beli rumah. Beli rumah maksudnya untuk rumah lah. Beli bayar rumah, tanah, kereta apa kat sana, mobil beli motor, harga pun dah naik. Dia macam tu lah. Cukai-cukai macam tu memang tinggi. Tapi kalau makan tu, sosis pun RM1.50 lah ada sosis. Kan? Macam beli sosis 10 tu kan RM1. RM1.50 tapi isinya 10. Ada Maksudnya dekat 10 sini. kan, RM1.50, ada RM1.7, ada kalau lapar-lapar, goreng tu makan kicap pun jadi makan kan. Maksud saya tu dia tak ada tekanan. Dekat sana situ. RM1.50 satu. Di mall, tapi di mall. Okey, macam sosis, kena semua sebagainya kan. Untuk apa lagi kerajaan bagi? Okey, macam kita cerita pasal Covid ni lah kan. Okey, selain daripada bantuan daripada kerajaan tu, Selama time Covid ni time kan. Covid ni, kita cerita daripada Covid yang mula-mula dulu dari 2020 tu, masa first lockdown tu sampai sekarang ni lah. Okey, sekarang ni mungkin sekarang ni lain sikit lah dia punya tu kan. Mungkin bajet-bajet dia dah ada mula yang nak dihadkan lah kan. Okey, macam mula-mula dulu tu dapat duit, lepas tu selama 6 bulan tak perlu bayar loan bank, tak perlu bayar rumah, tak perlu bayar kereta, dia hold dulu selama 6 bulan. Dan lepas itu saya rasa sama lagi ni. Okey, 6 bulan, lepas tu ada bantuan, lepas tu lagi satu, kerajaan izinkan kita keluarkan KWSP, maksudnya wang simpanan hari tua Kalau tu. kita tuh kayak jam sostek gitu. Jam sostek tu dibagi keluar RM10,000 dalam 30 juta macam tu. Pensi dia bagi 3,000. Dan mula-mula dulu dia bagi 10,000, maknanya 30 juta lah. Tapi dia bagi sayang bang, kan itu buat hari tua, tapi kan tapi tak apa, macam dekat sini yang apa tu jam sostek jam sostek tu yang EPF tu, dia setiap tahun dia beranak. Yes. Dia beranak tak apalah, nanti insyaAllah lagi 5 tahun kalau umur panjang nanti dia datang balik kan. Lepas tu mana yang ada duit tu top up lagi, masuk lagi kan, benda tu guna untuk kita juga kan. Okay, tak apa, tak ada masalah lah. Okey, lepas tu satu lagi dia bagi 5,000 dulu, lepas tu setiap bulan dia bagi 1,000. Itu duit duit KWSP pensiun. Betul lah kan. Dan
ada lagi bantuan-bantuan daripada kerajaan lah. Okey. Lepas tu satu lagi dekat Malaysia ni, satu kita bukan nak membangga-banggakan Malaysia ni antara pengalaman saya lah, saya pun ada mengikut NGO kemanusiaan yang membantu orang-orang yang memerlukan macam Gaza, Palestin semua tu kan, Syria tu kan. Malaysia ni terkenal dengan bantuan tu cepat sampai. Contohlah macam Indonesia dulu tsunami dekat Palu. Saya rasa di antara yang pertama sekali sampai Malaysia lah. Sebab Malaysia ni memang dia ada masalah je memang dia cepat sampai. Bantuan keuangan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tu, jadi perangai mentaliti orang Malaysia tu dibawa ke COVID ni. Jadi setakat anda lapar, insya-Allah pergi saja masjid ada makan. Boleh. Tapi kadang-kadang beli kan, waktu tu nak pergi ke rumah kawan saya gitulah. Lepas tu dekat security kok ada telur, ada beras. Wah itu buat siapa bah? Buat siapa aja yang ini? Jadi siap tak ada orang ambil. Sudah ditaruh tak ada orang ambil lagi. Bermaksud orang kita dekat sini jenis kalau nak ambil tu kita fikir kita mampu lagi tak. Kalau kita masih mampu jangan ambil. Mungkin itu untuk orang yang kurang mampu. Akhirnya sebulan di situ aja. Barang tu dekat situ kan. Tapi mungkin ada orang ambil sikit-sikit lah. Okey, tapi mungkin ada juga orang yang susah sekarang ni kan yang ambil. Mungkin tapi ambil tak banyak lah. Dia ambil beras satu, telur satu, mungkin gula, lepas tu dah. Lepas tu mungkin minggu depan mungkin ada orang bagi lagi masjid, surau, di taman-taman kejiranan mereka. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang hantar. Tahu-tahu ada di situ je. Jadi siapa nak ambil lah. Contoh di kedai-kedai, di toko-toko, depan toko tu dibikin satu meja. Siapa nak ambil dia taruh saja. Ambil yang perlu saja. Jangan ambil semua tamak-tamak, jangan. Sebab ada lagi yang memerlukan. Okey, jadi macam itulah. Jadi iyalah macam dekat COVID masa time COVID kat Malaysia ni memang ada ramai yang susah juga lah. Dia susah sebab tak boleh bekerja. Tapi makan tu insya-Allah. Pasti insya-Allah. Tapi jangan diam di rumah. Jangan diam. Nanti orang tak tahu. Kamu keluar ataupun bagi tahu ketua kampung atau bagi tahu ketua taman. Macam dekat sana Pak RT, okey. Bagi tahu Pak RT, saya ni kalau makan sekejap saja. Kamu tunggu aja di rumah. Nanti pasti ada orang hantar. Betul. Bantuan kerajaan yang lockdown yang kedua ni, lockdown COVID yang kedua ni. Yang kedua ni sama lebih kurang, cuma mungkin mereka rasa benda ni dah tak lama lagi. Jadi keluarkan duit pensiun tu semua dah tak banyak lagi dah. Dikeluarkan separuh dulu, lepas tu ada bantuan-bantuan lain. Lepas tu diperuntukkan contoh macam setiap wali kota dibagikan kalau 1M contohlah. Kalau duit Indonesia lah, dibagikan setiap wali kota tu 1M, 1 miliar ya. 1 miliar nanti pandai-pandai dia agi-agikan, lepas tu dia bagi NGO. Maksudnya adalah peruntukan tu ada masuk kan, cuma dia tak ada bagi lagi macam duit semua kepuk lagi lah. Dia lebih kepada bantuan makanan. Sebab mungkin bagi mereka tu satu keuangan negara pun dah mula kita kena jaga-jaga juga. Bukan nak katakan rugi besar, tapi dah kena jaga-jaga. Sebab 2020 dulu setahun dah all out. Dah habis-habis saja. 2021 ni mungkin mereka nak jaga-jaga, takut jadi masalah apa-apa kan. Okey, tapi ada juga bantuan yang sampai. Okey. Lepas itu yang lain-lain tu semua okey lah. Yang lain semua okey. Mana masih ada lagi orang yang gaji jalan lagi, bekerja lagi, tak ada masalah. Okey. Lepas tu ini sekarang udah COVID yang ketiga COVID yang dia lockdown yang kedua, tapi fasa yang ketiga dah. Lepas tu dengar-dengar lepas ni dia orang dah mula nak buka sektor dan sebagainya, tapi varian COVID tu masih bebas lagi lah. Okay. Lepas tu yang KWSP tadi tu udah apa tu dulu namanya? iLestari, iSina, iCitra, nanti keluar iCitra Bunga Lestari. Tak payah kepanjangan. Bunga aja ya, bunga. Bunga. Lengkap sudah. Jadi macam tu je pengalaman saya selama di sini. Alhamdulillah tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat, biasa-biasa aja. Tapi syukur alhamdulillah jauh lebih baik sih alhamdulillah duduk di sini. Kayak gitu deh, banyak terima kasih tuh kerajaan untuk kerajaan Malaysia dan juga jiran-jiran community pun membantu banyak lah. Kita saling tolong menolong lah, saling membantu. Itu KWSP keluar lagi.
Habis penat-penat kau capek-capek kerja Jangan dulu lupa masuk kantong istri biar aman. So itu macam tu sajalah pengalaman sambil kita ceritakan macam soalan putih tadi, mahal ke murah, sambil kita cerita sekali tentang COVID ni. Cuma di akhir kata tu, percayalah satu hari nanti COVID ni tetap, virus ni tetap akan hidup bersama dengan kita sampai lama-lama. Saya tak kata selamanya, tapi berapa lama tak tahu. Jadi kita pasti satu hari nanti pasti semua akan keluar bekerja. Pasti akan buka semula, dah tak ada lockdown, boleh balik kampung dan sebagainya, boleh pergi ke Indonesia, boleh pergi sini. Tapi kita kena akur yang virus tu dengan kita kena hidup. Kita kena share, berkawan bersama-sama. Cuma kalau anda kata kena virus tu, pergi hospital. Kalau anda kata parah, meninggal. Kalau kata sihat, alhamdulillah. Itu saja yang boleh kita cakap lah. Kita dah tak boleh lari pada dia lah. Kita kena hidup berkawan dengan COVID ni. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sehat terus untuk kalian semua. Komen semua yang ada di bawah nih, apa yang kalian rasa selama lockdown nih. Insya-Allah bantuan akan sampai. Entah dari mana-mana, rezeki itu kan boleh daripada mana-mana kan. Tapi jangan duduk je kat rumah, bahaya, takut stres kan, macam-macam boleh jadi. Ya, jadi buat apa? Bagi tahu lah. Bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu jiran, cakap tak ada makan, anak susu tak ada. Ada ni lah, jiran mesti baiknya, kawan-kawan mesti baiknya. Oke deh. Sampai situ dulu, nanti kita sambung.